Itu dia kami telah bawakan pada bios kita jalan-jalan sarapan pagi bersama kami di Rampai Pagi, dan kita ni akan terus menyajikan Auda sebagai satu bahan lagi untuk santapan sarapan Auda untuk pagi ini, sama-sama tadi menjana ilmu pengetahuan kita ni. Betul. Dan juga sama-sama mendengarkan penceritaan cerita salah seorang pelukis yang rasanya cukup terkenal juga di negara kita ini, negara Brunei Darussalam, yang mempunyai banyak pengalaman sebenarnya. Inilah yang kami harapkan, yang dapat kami berikan kepada bis kita, dapat kita sama-sama kongsikan sebagai Rampai Pagi punya moto untuk tahun ini penonton, menginspirasikan pagi Auda. Jadi terus saja menginspirasikan pagi Auda hari ini. Kita bercerita mengenai dengan kehidupan dalam seni. Kita bersama dengan siapa ni? Baik, kita bersama dengan siapa tu Dini? Kita bersama dengan, alhamdulillah, kita bersama dengan Yang Mulia Datuk Paduka Haji Haini bin Haji Hashim yang sudah pun berada di Studio 4 di Rampai Pagi pada hari ini. Apa kata kita terus sapa beliau, Nisa? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi daripada Rampai Pagi Datuk, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Datuk kerana sudi menyediakan Rampai Pagi hari ini Datuk. Ramai yang menyaksikan di awal pagi hari ini mengharapkan kami sama-sama dapat berkongsi cerita dan juga menginspirasikan penonton-penonton kita ni Rampai Pagi khususnya untuk hari ini. Jadi hari ini kami telah ditugaskan untuk mendengar untuk sama-sama bertanyakan kepada Yang Mulia Datuk, untuk sama-sama bercerita, memberikan menceritakan pengalaman Datuk sendiri dalam bidang seni ni Datuk. Kalau boleh untuk sebagai mukadimah, barangkali mungkin kalau tidak menjadi keberatan kepada Yang Mulia Datuk untuk mengkongsikan sedikit latar belakang Datuk, dan juga khususnya kalau tadi boleh memfokuskan barangkali dalam bidang seni lukisan ini Datuk, silakan. Terima kasih Dini. Sebelum menjawab soalan berkenaan dengan latar belakang saya suka cita mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB dan Rampai Pagi kerana menjemput saya untuk temu duga. Wawancara. Betul. Mengenai dengan perjalanan saya sebagai pelukis, ianya bermula daripada bangku sekolah rendah. Tetapi fokus masa tu hanya memakai watercolor dan pensel. Walhal apabila saya pernah diberikan oleh seorang pelukis Brunei, saya sendiri tidak ingat siapa ni, warna hitam dan putih, oil color. Dan masa itu hampir tiap-tiap hari pagi dan petang ada kesempatan saya akan cuba turun ke Dewan Bahasa ataupun ke tempat-tempat kumpulan pelukis-pelukis Brunei untuk menyaksikan diorang melukis. Belum memegang apa-apa brush ataupun knife. Dari sana barangkali salah seorang pelukisan ni maklum yang saya selalu menyubuk, mengintu. Jadi apabila selesai lukisan mereka salah seorang daripadanya menghadiahkan warna oil hitam dan putih. Balik ke rumah saya cuba mencari board daripada kertas lukisan, masa tu tidak berduit. Dan saya nampak dia orang banyak memakai knife. Jadi knife pertama saya ialah daripada mosquito coil bapa saya. Lepas satu bonjarnya, mosquito coilnya tu kupatah. Jadi digunakan untuk membuat lukisan pertama impressionism di waktu malam. Jadi medium color hitam dan putih atau saya cuba adukkan terang, medium dan seterusnya darker. Dari sana saya menghasilkan lukisan pertama pada tahun 1969 berbentuk impressionism menggunakan knife. Jadi dari umur 9 tahun saya sudah mencuburkan diri di medium yang agak susah, iaitu oil color. Tetapi saya pendamkan kebolehan atau kerana pembelajaran di peringkat junior dan senior banyak menggunakan berbentuk watercolor ataupun batik dan sebagainya. Saya sebenarnya tidak ada asas melukis secara oil, tetapi dari mengintu-intu. Tapi daripada pembelajaran yang masa kecil itu dapat saya aduk
cantumkan semua, ianya menghasilkan yang hasil yang lumayan. Jadi maksudnya Datuk, kalau boleh ditanyakan, Datuk tidak pernah mengikuti kursus-kursus spesifik, kursus-kursus khas dalam bidang melukis, dalam bidang lukisan. Seperti sebahagian besar daripada pelukis-pelukis Brunei yang ada berpendidikan degree atau master, nyatanya mereka mengikuti perjalanan lukisan-lukisan mereka secara menuntut sehingga ke peringkat di United Kingdom. Manakala saya sebenarnya tidak ada, langsung tidak ada, hanya melalui observation, self-taught. Jadi rasanya berbekalkan minat dan Datuk. Sebenarnya begitu. Tepat. Minat melukis dan ada perasaan untuk cuba meniru dan cuba mengolahkan lagi selepas itu teknik-teknik yang berbentuk kehendak saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi kebanyakan pelukis melihat hasil satu-satu itu sebagai hasil karya, ekspresi, cara mereka mengekspresikan perasaan ataupun apa saja yang ingin diekspresikan dari segi lukisan. Kalau boleh tanyakan juga untuk Datuk sendiri, Yang Mulia Datuk, berapa lama sudah sebenarnya Datuk telah menceburkan diri secara formal ataupun informal dalam bidang lukisan ini, Datuk, kalau boleh dikongsikan? Barangkali saya cuba kongsikan satu kepercayaan Cina kuno bahawa kalau misalnya mau menjadi seorang pelukis yang yang bagus, berhenti melukis selama 30 tahun. Jadi perkara ini saya kongsikan bersama dengan pelukis-pelukis di Rusia. Nampaknya memang ada kepercayaan itu, ada yang berhenti 30 tahun. Ganya apabila saya membagi forum, lecture di Rusia mengenai dengan lukisan yang dihasilkan dan saya menyentuh berkenaan dengan kepercayaan ini, ada yang sinis pasalnya yang duduk itu orang tua-tua cuma akan berhenti selepas dan memulakan lagi selepas 30 tahun. Itu satu kepercayaan sebenarnya. Dan saya mengharungi 30 tahun itu. Bermakna apabila saya pandai melukis, saya berhenti melukis apabila saya menuntut di United Kingdom, bukan jurusan art, tetapi jurusan bahagian humanities. Dan jumlahnya tu melebihi daripada 30 tahun. Apabila saya berkhidmat saya seorang guru dan at the same time saya juga seorang diplomat di Kementerian Luar. Apabila saya di Kementerian Luar, I was blessed dihantar ke negara-negara yang banyak meminati lukisan seperti Malaysia 7 tahun, Yangon 3 tahun dan terakhir sekali di Rusia selama 10 tahun. Darinya menarik saya untuk terus berkarya dan juga memulakan minat melukisannya. Tapi yang serius sebenarnya apabila saya di Rusia. Betul sekali. Jadi walaupun macam mana pun kita ni pendam, rasa dan minat kita itu lambat-kelamaan ia memang akan keluar juga rasa kita ni untuk berkarya. InsyaAllah. Mendengar cerita Datuk tadi pun dari macam mana Datuk menyubuk-nyubuknya ke arah Dewan Bahasa. Mungkin mereka lahir rasa teruja kali melihat seorang pemuda ni macam nampak minatnya jadi ingin memberikan sokongan. Jadi ia menjadi kenangan indah terus sampai hari ini dikenang. Betul, tepat sekali. Kami juga mengetahui ni Yang Mulia Datuk, ada pameran sebenarnya yang mungkin akan diadakan ataupun sedang barangkali mungkin akan boleh diberikan lagi ni Yang Mulia Datuk mengenai dengan pameran ini, kalau boleh dikongsikan secara ringkas mengenai dengan pameran lukisan yang yang sudah pun diadakan, sedang diadakan sekarang ini, bila sebenarnya ia bermula dan bila ianya akan berakhir ni Datuk? 2 hari lepas pameran tersebut telah dirasmikan oleh Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pangeran Hasnan, Pangeran Hassan. Saya tidak lupa mengucapkan kepada pihak KKBS dan juga kepada Pangeran Hasnan kerana berkesudian untuk menamakan saya sebagai pelukis yang pertama untuk mempromo lukisan saya di Hub Energy Hub. Ianya akan berakhir pada hujung bulan ini.
Rasanya kita ada beberapa gambar yang ingin kita kongsikan ni Yang Mulia Dato'. Mungkin kalau boleh apabila kita tayangkannya nanti mungkin boleh diterangkan kepada penonton. Masih lagi menantikan gambarnya Dato'. Ini dia Dato'. Ini gambar, rasanya ini hasil karya Dato' sendiri, betul? Betul. 100% penggunaannya ialah menggunakan pisau dan membuyuk sedikit. Ia dipanggil plan A, bermakna saya mesti berada di hadapan penggunaannya, tapi dengan keadaan yang sajuk masa itu minus 25 degree Celsius. Di Rusia ni Dato'? Di Rusia. Di Rusia. Jadi saya menggunakan triknya ialah berada di belakang belakang rumah. Ini rumah saya ni, dia tempat saya melukis ni dan overlooking area ni. Pemandangan ni. Dan menggunakan pisau. Mungkin ada yang bertanya ni Dato', kalau saya sendiri minta maaf sebab kurang mengenali segala terma-terma yang digunakan ni Dato'. Apabila tadi bercakap mengenai seni lukisan, apabila Dato' menyatakan tadi menggunakan pisau, maksudnya di sana apa tu Dato'? Pisau ni pisau yang direka khas untuk pelukis. Berbentuk tajam, berbentuk lebar, dan ianya digunakan untuk keperluan-keperluan seni lukis itu. Mungkin yang menggantikan berus, betul? Betul. Saya pun baru tahu hari ini Dini bahawa melukis kita ni bukan saja menggunakan pensel ataupun berus, tapi boleh gunakan pisau. Sebenarnya melalui daripada pengalaman saya sendiri telah mereka bermacam-macam cara teknik. Salah satu daripadanya finger painting. Anda tahu sama ada kena pamerkan di sini. Yang kedua menggunakan foil paper. Mendapatkan tekstur kan mungkin. Lepas satu papan ataupun kayu untuk digunakan squeegee. Yang tadi rasanya gambar yang sebentar tadi ni saya rasanya di kawasan Tamu Kianggeh. Tamu Kianggeh. Dan yang ini Dato'? Ini dalam perjalanan menuju ke Saint Petersburg sebelah kanan. Masa tu bukan ada berhenti kan tren itu kan. Jadi saya ambil gambar dan saya lukis hanya masa saya sampai balik selepas mesyuarat di studio. Macam mana Dato' mendapat inspirasi anda Dato'? Macam kalau saya sendiri pernahlah juga berkesempatan alhamdulillah pernah menuntut di luar negara. Jadi semasa menuntut atau semasa menaiki public transport macam dalam train dan sebagainya daripada London dan menuju ke tempat belajar, di sana timbul idea untuk membuat thesis dan sebagainya. Dan banyak juga rakan-rakan yang lain mengongsikan benarnya dalam perjalanan kita ni that's the least expecting yang you expect atau masanya yang tadi banyak sebenarnya menjana idea dan sebagainya. Kalau Dato' sendiri, macam mana inspirasi itu datang? Dan bila rasanya Dato' mungkin ada waktu-waktu yang tertentu, tempat-tempat yang tertentu untuk Dato' melukis atau macam mana? Pandangan mengenai yang Dini sebutkan tadi itu memang benar dan ianya tepat sekali apabila kita ni berada di suatu tempat. Kadang-kadangnya idea lahir untuk mengeksplor apapun pemandangan yang kita ni rasakan sesuai untuk dilukis. Jadi ianya terbentuk macam itulah spontan kerana minat, kerana berkebolehan, bermakna kita ni boleh mengusahakan untuk membuatnya di kanvas. Memang mata orang seni ni sentiasa melihat akan satu keindahan di mana orang lain mungkin dia nampak keindahan itu. Dan kita dicuba untuk lahirkannya, mungkin Dato' arah satu lakaran atau lukisan yang menjadi satu yang indah untuk kita dikongsikan kepada orang lain. Kalau boleh diterangkan ni Dato', ni gambar semasa bila gambar ini diambil Dato'? Apabila saya menerima academic award, honorary academic award. Saya dijemput untuk membuka rasmi sebenarnya World Art Geography. Semasa saya mempersetujui itu, pihak penganjur mengharapkan saya mempamerkan 5 buah painting saya. Bermula daripada mempamerkan perjanjian, mempamerkan, tetapi tanpa pengetahuan saya, pihak judges, hakim telah memasukkan seramai 17 hakim di dunia menjudge painting-painting di sana. Saya dimasukkan ke dalam painting itu kerana kualiti yang saya buat itu menurut judges itu bagus. Alhamdulillah. Dan saya sempat bergambar dengan isteri saya. Ini rasa semasa menerima anugerah tersebut ini yang saya menerima academic award.
selepas pada tahun 2017, bermakna 5 tahun selepas saya berada di Moskow. Saya tidak pernah bermimpikan untuk mendapat Honorary Academic Award. Okey. Jadi semasa salah satu yang disebutkan tadi, yang dikongsikan oleh Dato', ada 5 lukisan. Jadi kami dipahamkan daripada 5 lukisan itu yang mula-mula yang dipamerkan di tahap dunia ni, Dato'. Jadi untuk pameran kata ni boleh berbalik semula kepada pameran yang sedang berjalan sekarang di Hub Tenaga di Bandar Seri Begawan. Mungkin kalau boleh dikongsikan ni, Dato', di antara objektif dan juga daripada 150 lukisan hasil karya Dato' itu sendiri nanti, mungkin ada tema-tema yang tertentu barangkali ni, Dato', mungkin boleh diterangkan. Secara tepat 157 lukisan. Koleksi saya yang masa ni dia ada di private gallery saya, iaitu 15% saja yang saya keluarkan untuk dipamerkan. Sebelum itu saya pamerkan 10% di creative space. Jadi saya subdivided into 3, bermakna impressionism. Asal minat saya melukis ialah berbentuk impressionism. Mungkin jadi, kalau boleh dikongsikan, mungkin saya boleh pegang barangkali, Dato'. Jadi inilah yang dikatakan impressionism. Kalau secara backbone saya mengatakan bahwa impressionism ini ialah kalau pelukis satu bergelas mata, dibukanya gelas mata kabur. Cara-cara simple memahami apakah impressionism ini. Impressionism. Tapi ianya meng-create illusion bagi pemandangan orang yang meminati lukisan. Tetapi tidak lupa kata ni nilai-nilai art itu seperti cahaya, warna, untuk meng-create suasana yang mengkagumkan macam itulah. Dan di hujung tu rasanya nama pena Dato' barangkali, betul? Haini, itu nama pena Dato'. Jadi ini salah satu tema impressionism. Tema yang berikutnya, yang kedua ialah realism. Tidak ada di sini, tetapi banyak dipamerkan dia di Hub. Saya tidak ada lagi baki realism ini. Ada yang sudah dibeli, dibawa ke luar negeri, dia jadikan hadiah kepada pembesar di luar negeri. Dan yang terakhir saya mau menunjukkan berkenaan dengan abstrak teknik. Berbentuk abstrak lagi. Jadi abstrak ini boleh dipecah kepada 2, intuitif and non-objektif. Objektif dan intuitif. Dan ini ialah objektif. Di sana kalau melihat ada pintu, ada orang berdiri dan dinding. Apakah perbezaannya tu, Dato', antara objektif dan intuitif? Ya, intuitif ini ia tidak ada satu prinsipal yang diikuti, tidak ada konsepnya, hanya menurunkan warna dan ada nilai-nilai dalam diri untuk memulakan seperti mau mempamerkan kegembiraan. Jadi warna apa dipilihnya? Atau misalan suffering di Gaza misalan, warna apa dipilihnya? Ini bila siap kan berbentuk emosi benar-benar. Ini yang dikatakan intuitif. Manakala objektif ada bentuk di sana tu, bentuk orang ataupun bentuk very philosophical, mangkuk besar dan dituang oleh oleh sudu yang besar. Jadi ada simbolik kan. Betul. Itu cara kita ni menginterpretasikan. Jadi memang tadi pun sering macam saya sendiri mendengar art ini very subjektif atau terpulang kepada individu untuk menilai satu-satu karya. Bagi abstrak. Tapi untuk abstrak ni macam Dato' saya pun pernahlah berpengalaman untuk berkesempatan untuk pergi salah satu National Art Gallery yang terdapat di luar negara. Masa tu pergi bersama dengan rakan semasa saya belajar di luar negara. Jadi apabila rakan saya melihat satu-satu hasil karya art atau dia akan mengambil masa yang agak lama. Jadi macam kalau saya sendiri yang kurang pengetahuan dalam bidang lukisan dan sebagainya, saya hanya melihat. Jadi katanya, kenapa kau sekajapnya? Sebabnya kau hanya melihat, tapi aku cuba membaca. I'm reading the art. I'm not just looking at the art. Betul. Artinya kalau Dato' sendiri pemahaman mungkin boleh diceritakan ni, Dato'. Kalau misalan ada orang mengatakan bahawa satu painting untuk disaksikan selama 45 minit, itu masih lagi terlalu cepat. Ada yang datang berhari-hari, esoknya sambung lagi. Betul. Kerana untuk menilai
warna, lapisan-lapisan message yang ada di depan dan di belakang daripada warna-warna tu. Atani ialah painting ini ialah mengenai warna. Jadi pembacaannya ialah of course ia mesti mengetahui background painter ni. Seperti Picasso memulakan karyanya sebagai mula-mula portrait. Apabila ia di hujung karyanya, apabila ia mengubah corak paintingnya kepada abstrak, dulu dibuatnya portrait ni dah ada orang memikat. Tapi bila ia membuat abstrak, hidung di sini, mata di sini, and then dibaginya tajuk Pretty Woman ataupun Beautiful Woman, ramai yang suka. Betul. Kerana message itu selari dengan apa yang dipakainya, warnanya, compositionnya dan sebagainya. Kalau ditanyakan orang yang menjadi figura yang menjadi rujukan Dato', seperti yang Dato' kongsikan tadi, macam Picasso memang nama yang cukup besarlah dalam bidang seni lukis, dan kita juga mengetahui contoh yang lain seperti Van Gogh dan sebagainya. Kalau Dato' sendiri, siapa yang menjadi mungkin jadi inspirasi ataupun idola ataupun figura rujukan barangkali dari segi hasil-hasil karya mereka? Impressionism saya akan lebih menjurus kepada Monet. Di Rusia saya sendiri meminati Batu Dugarzapov. Realism secara jujur saya meminati Yang Mulia Pangeran Datuk Asmalik. Manakala abstrak saya lebih tunjung kepada Kristina Agilskaya di Rusia, yang mana mereka ni mempunyai pandangan luas mengenai dengan apa teknik-teknik yang mereka buat. Saya ada lagi gambar ni Dato' yang ingin dikongsikan kepada penonton, mungkin kalau boleh diterangkan. Ini di Tenaga Hub bukan Dato', atau di mana ni? Ini private gallery saya. Apabila saya balik pada tahun 2022 bulan September, saya sudah menamatkan perkhidmatan saya. Jadi saya mereka-reka menjadikan basement di bawah rumah ni untuk jadikan private gallery, kerana saya akan membawa masuk 1000 buah painting. Inilah hasilnya apabila selepas 6 bulan. Lepas satu baru ada kapal membawa kesemuanya. Jadi terpaksa sampai satu kapal. Bayangkan jumlah sebenarnya yang telah pun dihasilkan. Dan minat cukup yang mengagumkan, betul, Anissa. dinampak tadi nyata minat tu. Tapi ini yang disimpan untuk khusus ke Brunei. Manakala selebihnya saya gunakan untuk gift untuk pembesar-pembesar. Untuk makluman, saya sendiri telah memberikan bunga simpur kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, kerana saya di-encourage oleh Deputy Foreign Minister Igor Margulov yang menyatakan bahawa kami tidak rela untuk membiarkan kamu balik ke Brunei tanpa kamu meninggalkan painting di Kremlin. Masya Allah. Rasanya kita ada gambar terakhir yang ingin kita kongsikan, Yang Mulia Dato'. Ini lukisan je, Dato'? Ini studio di Rusia. Studio. Susah untuk membezakan lukisan dan Kadang juga gambar. Pasal realism, impressionism. lebih kurang sama je, Dato'. Ini studio di Rusia. Saya careful mengenai dengan takut kotor di dalam tempat asalnya library ni. Jadi saya minta kebenaran untuk menggunakan tempat ini sebagai dan di tempat inilah yang banyak saya mengeluarkan produce a lot of kerja-kerja painting. Mungkin kadang-kadang kita cukup terinspirasi ni, Nisa, mendengarkan cerita daripada Dato', pengalaman yang cukup luas sekali, Auda. InsyaAllah yang kami harapkan dapat tadi sama-sama belajar daripada pengalaman daripada Yang Mulia Dato' di atas kebertasan waktu ni, Dato'. Apa yang menyebut kebertasan? Kebertasan waktu ni, Dato'. Banyak sebenarnya ingin saya kongsikan. Kalaupun Dato' dapat menyaksikan, memang cukup orang teruja lah. Isteri bercakap hari ini dengan Dato'. Kami yang mendengar ini pun dah mau habis sebenarnya sesi ini. Tapi untuk soalan terakhir barangkali, Dato', katanya boleh memfokuskan kembali kepada pameran yang sedang dijalankan. Apa harapan Dato' khususnya terhadap pameran solo pertama Dato' ini, dan juga mungkin saranan ataupun nasihat kepada para belia yang menyaksikan Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Apa saranan Dato' untuk belia-belia di luar sana, khususnya yang ingin cuba mendekatkan diri ataupun meminati bidang seni lukisan? Silakan, Dato'. Saya difahamkan bahawa pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, khususnya bahagian museum,
mengadakan pameran ini sebagai salah satu daripada tarikan untuk pelancong-pelancong, pelaut-pelaut tempatan dan luar negara untuk mengunjung tempat-tempat pameran ataupun tempat-tempat yang menarik. Jadi target pertama tu nampaknya berjaya. Yang kedua, bagi saya sendiri, saya cuba mau balik kepada komuniti. Sekian lama berkhidmat di Kementerian Luar, saya tidak lost touch bersama dengan komuniti. Saya berharap bahawa dengan adanya pameran ini, saya akan cuba bekerjasama bersama dengan orang ramai, dan saya akan mengadakan beberapa bengkel nanti di tempat pameran mengenai dengan teknik yang saya usahakan, dan mengharap bahawa peminat-peminat seni lukisan, penuntut-penuntut belia-belia akan cuba ikut serta di dalam bengkel yang akan diadakan. Alhamdulillah. Jadi rebutlah peluang ini, Auda. Peluang yang jarang-jarang ada yang diadakan di negara Brunei Darussalam. Orang tak kenal maka tak cinta. Mungkin inilah peluang kita ni untuk mengenali dengan lebih dekat lagi hasil karya, khususnya dalam bidang lukisan. Baiklah, kami daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih Dato' Yang Mulia Dato' kerana sudi datang hari ini untuk menginspirasikan kami. Betul. Terinspirasi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Dato'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.